Nur Hidayati Maidin daripada Tentuan Nur Maidin and Co. Apakah ciri-ciri skamer hartanah yang anda perlu tahu? Sebab sejak kebelakangan ini, banyak iklan-iklan telah dinaikkan dalam portal-portal seperti mudah.com yang mengiklankan berkenaan dengan penjualan hartanah yang murah-murah ya, terutama sekali hartanah berkaitan dengan tanah lot. Ada yang betul, tidak dinafikan, ada yang jujur. Namun banyak juga kes yang melibatkan penipuan kepada orang awam. Maka habislah wang simpanan orang awam atau wang pelupusan hartanah yang lain semata-mata untuk beli hartanah tersebut. Jadi perlulah kita semua berhati-hati. Video ini adalah untuk pengetahuan orang awam, ejen hartanah dan juga peguam. Kerana tidak semua ejen hartanah tahu perkara ini berlaku, tidak semua peguam. Kalau tidak buat kes-kes litigasi, peguam hartanah pun tidak akan tahu perkara ini berlaku dan akan terlepas pandang. Okey, jangan tertipu dan jangan merugikan klien dan pihak tuan-puan yang orang awam juga jangan merugikan diri sendiri. Ketahui ciri-ciri skamer atau penipuan hartanah. Pertama, kebanyakannya adalah penjualan tanah lot. Saya tidak pasti kenapa, tetapi kebanyakan skamer hartanah ini suka sangat menjadikan penjualan tanah lot banglo konon-kononnya sebagai umpan. Ya, sebab ramai orang awam mengimpikan untuk membina rumah yang lebih besar atas tanah lot sendiri. Ya, merupakan impian ramai orang. Jadi ramai yang nak balik kampung, nak cari tanah lot, nak bina banglo. Masalahnya ini merupakan antara umpan yang besar yang digunakan oleh skamer-skamer hartanah ni. Yang kedua, antara ciri-ciri mereka ialah mereka menggunakan broker yang tiada lesen, broker hartanah yang tiada lesen sebagai ejen hartanah. Untuk pengetahuan adalah salah dari segi undang-undang. Mana-mana individu yang terlibat dalam proses penjualan pengiklanan hartanah tidak mendapatkan lesen terlebih dahulu sebagai ejen hartanah. Itu adalah salah dari segi undang-undang. Jadi itu mereka tu dinamakan broker ya, ataupun ulat hartanah. Yang ketiga, ciri-ciri skamer hartanah ni, mereka suka mengapi-apikan atau memanaskan pembeli dengan mengatakan, oh tanah tersebut menjadi rebutan oleh orang ramai pembeli. Ada yang nak rebut lot yang tuan beli. Ada yang nak rebut, ada yang dah cop lot yang tuan-puan book. Jadi pembeli akan merasa gusar dan segera nak buat bayaran deposit lah, nak buat bayaran penuh lah. Ini adalah indirect manipulation ya, supaya pembeli transfer duit dengan segera. Ciri yang keempat, scammer ni dia tidak mahu gunakan lawyer atau mereka suruh guna lawyer sendiri. Lawyer yang berpengalaman dalam bidang hartanah dan juga berpengalaman dalam bidang litigasi dan juga yang pernah menguruskan kes-kes penipuan hartanah seperti Tentuan Nur Maidin & Co akan dapat detect abnormality ataupun kepelikan dalam satu transaksi hartanah klien. Jadi kami boleh advise klien, kami boleh beritahu begini, kami beritahu advice, kami boleh maklumkan klien untuk meneruskan dengan transaksi atau tidak supaya klien tidak dalam kerugian. Oleh itu, skamer biasanya tidak suka kalau pembeli ada peguam. Ya, mereka kata, tak payah pakai peguam, kita pergi je pejabat tanah sebagai contohnya. Leceh lah pakai peguam. Ini antara ciri-ciri dia. Ataupun ada juga skamer yang lagi bijak, mereka akan mengambil lawyer yang tidak ada pengalaman, yang baru, yang tak faham selok-belok transaksi hartanah tapi nak buat juga transaksi hartanah dan juga tak faham berkenaan dengan adanya hidden agenda dalam transaksi mereka. Jadi lawyer beginilah yang kemudiannya akan jadi puppet kepada scammer ini dan mereka akan ditarik lesen setelah berlakunya isu dengan pembelian hartanah tersebut. Ya, lesen kepeguaman mereka akan ditarik. Jadi lawyer, berhati-hatilah kalau ingin memilih lawyer. Kalau
penjual menyarankan lawyer dia gunakan lawyer yang sama, jangan. Cari lawyer sendiri. Ciri yang kelima, skamer hartanah ni dia nak duit cash saja. Dia tak nak loan. Kenapa tak nak loan? Sebab selalunya skamer hartanah ni dia tak nak pembeli bayar kepada nombor akaun pemilik hartanah. Dia kata, saya orang tengah yang melaksanakan ni, saya diberi kepercayaan kepada pemilik syarikat, saya diberi kepercayaan untuk menguruskan, jadi bayar kepada akaun syarikat saya. Jadi kalau pembeli nak beli hartanah menggunakan loan, bank mesti nak suruh bayar direct kepada pemilik hartanah. Sebab itu adalah due diligence ataupun standard security bank. Bank takkan benarkan, LPPSA takkan benarkan duit ditransfer, dibayar kepada syarikat ataupun orang tengah. Sebab itulah skamer hartanah ni dia nak cash. Senang untuk dia manipulate orang-orang yang ada cash, orang awam yang ada cash. Tak apa, bayar kepada akaun syarikat saya sebab syarikat saya ni telah dilantik, diberi kuasa wakil untuk menguruskan hartanah ini. Okey, antara ciri-ciri yang keenam skamer ini ialah macam saya cakap tadi lah, bagi nombor akaun syarikat atau akaun individu lain yang bukan pemilik hartanah. Sebagai contoh, pemilik tanah nama Raihan, tapi broker suruh masukkan duit dalam akaun syarikat ABC Land Enterprise atau dalam syarikat nama Datuk Syamsul, sedangkan pemilik tanah nama Raihan. Itu antara ciri-ciri skamer. Kenapa perlu bagi kepada syarikat lain ataupun orang tengah, sedangkan duit sepatutnya masuk kepada pemilik hartanah? Okey, apabila duit tidak masuk kepada akaun pemilik hartanah, efek dia kesan dia kepada pembeli ialah, katakanlah waris-waris pemilik hartanah tiba-tiba membuat satu tuntutan ke mahkamah mengatakan hartanah ini telah dijual secara penipuan. Ya, pemilik hartanah tersebut tidak tahu pun tanah itu tersebut dijual. Maka pembeli akan diheret bersama untuk memulangkan balik, untuk merutuhkan rumah yang telah dibina atas hartanah pemilik yang asal. Jadi apabila kod akan tanya, awak bayar kat mana? Awak bayar pada akaun mana? Pembeli pula akan kata, bayar kepada syarikat ABC Land yang tidak ada kena-mengena dengan pemilik tanah yang asal. Jadi di situ pembeli akan kerugian kerana telah membayar kepada syarikat yang bukan pemilik kepada hartanah. Ya, perkara ini pernah berlaku, kes-kes begini banyak berlaku ya. Antara alasan syarikat atau individu tersebut kenapa nak bayar kepada akaun mereka ialah ada surat lantikan, ayat-ayat macam itulah. Ada individu ini orang kepercayaan untuk menguruskan kesemua daripada tanda tangan sehinggalah kepada menerima duit. Ini adalah sangat bahaya. Ciri ketujuh, skamer hartanah ni suka sangat menggunakan enterprise atau partnership sebagai syarikat sementara untuk kutip duit. Ya, syarikat ini pula tiada lesen untuk menguruskan hartanah. Malah syariah syarikat menunjukkan bahawa syarikat ini, syarikat enterprise atau partnership ini baru ditubuhkan dalam setahun. Dan dalam kategori pengurusan am sahaja, bukan dalam pengurusan hartanah. Sebab kalau pengurusan hartanah, dia memerlukan satu lesen. Jadi bila syarikat ini ditubuhkan secara enterprise, okey. Jadi apabila syarikat ditubuhkan secara enterprise dan partnership, amat senang untuk diresolvekan, amat senang untuk ditutup, senang tutup macam tu je, dah lah. Tak ada audit. Kalau sedang berhad tu ada audit, tapi partnership ni tak ada audit. Letak je nama beberapa orang, kalau berlaku apa-apa, bubar sahaja, buat lari duit, senang. Ya. Ciri yang ke-8 ialah skamer hartanah selalu menggunakan pangkat lah, selalu menggunakan pangkat untuk meyakinkan pembeli. Sebagai contoh, pangkat datuk, datin, cikgu besar, lecturer, penghulu, menggunakan pangkat untuk meyakinkan orang awam untuk beli.
Itu salah satu ciri-ciri dia. Jadi, setelah kita mengetahui ciri-ciri scammer dan kemungkinan besar kita mengalami situasi tersebut, apakah yang perlu kita lakukan sekiranya berdepan dengan situasi begini? Yang pertama-tama sekali yang perlu dilakukan ialah mesti lantik peguam. Cari peguam sendiri. Cari dan Google siasat latar belakang firma guaman tersebut. Baca review orang ramai dan selidik dengan teliti. Pihak tuan-puan hendaklah guna lawyer yang tuan-puan pilih dan rasa secure, yang lawyer ini boleh bantu, boleh represent tuan-puan, kerana tuan-puan adalah pembeli. Tidak ada dalam undang-undang mengatakan tuan-puan perlu guna lawyer yang disarankan oleh ejen atau yang disarankan oleh penjual. Tak ada, there's no such thing. Tak ada undang-undang yang kata macam tu. Jadi independent, cari lawyer sendiri yang tiada kaitan dengan ejen atau penjual. Sebagai contoh, kalau Tetuan Nur Mahdi & Co dilantik oleh pembeli, sebagai contohnya, Tetuan Nur Mahdi & Co akan melindungi hak pembeli. Tak ada campur tangan dengan penjual. Penjual tak boleh manipulasi kami untuk buat sesuatu ke atas agreement tu untuk melindungi dia sahaja. Jadi kalau dilantik oleh pembeli, maka kami akan melindungi hak pembeli sebagai klien kami. Yang kedua, jangan pindahkan duit tanpa nasihat daripada lawyer yang dilantik walaupun ditekan oleh broker, ejen dan penjual. Kata okey, tanah ni dah nak dilepaskan, tanah ni orang nak, bayar duit sekarang. Itu antara ciri scammer. Bertenang, bersabar, maklumkan yang anda telah melantik peguam dan peguam akan berurusan dengan mereka. Okey. Dan yang ketiga, bersabar dan jangan tertekan. Sebabnya proses beli hartanah ni dia tak boleh buat dalam keadaan tergesa-gesa, rush, gelang kabut. Kita kena buat due diligence dulu, kena buat research tanah, kena buat research company. Kalau pemilik tu adalah company, tengok company tu dah wind up ke. Kalau pemilik tu adalah individu, kita kena tengok bankrupt ke. Kalau bankrupt, dia tak boleh jual tanah. Kita pun tak boleh beli daripada dia. Okey. Kalau bankrupt tak boleh beli. Yang tu kena check. Banyak lagi lah yang peguam kena buat sebelum boleh tuan-puan sign borang pindah milik. Jadi itu sahaja daripada saya, Nur Hidayati Maidin, daripada Tetuan Nur Mahdi & Co. Bersabarlah dalam pembelian hartanah. Lantik peguam yang boleh dipercayai. Tengok peguam yang mana. Peguam lah yang akan membantu anda untuk melindungi anda daripada ditipu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.